Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali kepada channel Cikgu Farid lah. Okey, so untuk topik fizik pada kali ini, fizik tingkatan 5, kita masuk topik bab 2, okay, di mana tajuknya ialah tekanan. Tajuknya ialah tekanan. Okey, so dalam bab tekanan ni, apa persoalan-persoalan yang mungkin akan terjawab bila kamu belajar daripada topik ini ya. So pertama contohnya, apa itu tekanan cecair? Okey, apa itu tekanan atmosfera dan juga tekanan gas. Kesan perubahan tekanan. Okey, dalam laut macam mana? Makin dalam berlaku. Okey. Tekanan atmosfera. Okey, ini melibatkan pada permukaan lah, tinggi. Naik bukit. So, apa berlaku kepada tekanan atmosfera? Makin bertambah ke makin berkurang kan? Prinsip Pascal. Macam mana kita boleh mengangkat objek-objek yang berat? Okey, contohnya macam jet kereta kan. Macam mana nak mengangkat objek yang berat? Kamu angkat. Pernah tengok pergi kedai Pomen lah. Dia tekan sekali je. Boleh angkat kereta yang berat sampai 1 tan. Archimedes. Okey, macam mana kapal-kapal besi boleh terapung? Okey, itu menyebabkan prinsip Archimedes. Bernoulli, macam mana kapal terbang boleh terbang? Prinsip apa yang terlibat? Alright. Okey, so itu adalah persoalan-persoalan yang boleh dijawab bila lepas kamu belajar daripada topik ni ya. Bab 2 tekanan. So tekanan ni kita dah belajar sikit asas dia masa tingkatan 4. Okey, ni sambungan lebih detail lah sikit. Okey, apa yang kamu belajar ialah kita akan belajar pertama kita ada 6 subtopik. Iaitu yang pertama ialah tekanan cecair. Yang kedua ialah tekanan atmosfera. Yang ketiga ialah tekanan gas. Keempat, prinsip Pascal. Yang kelima, prinsip Archimedes. Dan yang keenam, subtopik terakhir dalam topik bab 2 ini ialah prinsip Bernoulli. Alright. So, kenapa kamu belajar bab tekanan ya? Okay, so kita ambil sikit lah. Meneroka jauh ke dasar laut. Okay, so kita berhampiran dengan jurang yang paling dalam di dunia lah, dekat dengan Filipina. Apa nama dia? Kamu cari. Okey, cuba kamu cari ya. Okey, so nak meneroka kepada dasar laut ni, dia kena ada satu kenderaan khas. Okey, yang mana yang ni dekat sini dia panggil kenderaan laut dalam lah, deep sea vehicle. Okey, so deep sea vehicle ni dia boleh bawa manusia untuk meneroka. So siapa-siapa nak pergi dia akan naik satu kenderaan lah. Kenderaan dia macam sebelah ni lah gambar ni ya. Ni tak, dia tak bukan gambar penuh lah. So untuk gambar penuh kamu boleh tengok dekat video ni ya. Kamu klik ataupun kamu scan sahaja. Tetapi masalahnya ialah lautan. So kita sedia maklum bahawa lautan ni dia cover 70%. Okay, daripada permukaan bumi lah. So 30% tu hanyalah tanah. Tapi yang bakinya 70% ni ialah lautan. Okay, so lautan ni banyak benda yang belum kita terokai. So itu menyebabkan kita manusia cipta alatan lah. Macam mana nak masuk kepada lautan. Okay, bukan saja masuk ke lautan, ialah nak meneroka ke dasar lautan. Okay, so dasar lautan ni dia menyimpan 1001 rahsia lah. Banyak lah benda-benda, masih lagi benda yang kita tak tahu lah. Okay, tetapi dia ada satu faktor yang menghalang lah. Kita menghalang nak pergi kepada kawasan-kawasan yang sangat dalam. Okay, macam jurang Mariana Trench. Okay, Mariana Trench dekat dengan Filipina. So dekat Filipina ni dia merupakan satu terusan yang paling dalam sekali dalam dunia. Berapa kilometer cikgu tak pasti ya, cikgu pun dah lupa. Mungkin berbelas-belas kilometer lah. Okay, yang tu kamu boleh cari lah. Okay, itu kita panggil, halangan tu kita panggil sebagai limiting factor. So limiting factor ni merupakan nama kenderaan laut. Okay, limiting factor ni nama. Tapi dia hanya mampu menyelam sehingga 11,000 meter. Okay, so maksudnya kenderaan ni dicipta satu kenderaan, tapi dia boleh bawa sehingga kedalaman 11,000. Maksudnya dia bukan dalam 11 km daripada permukaan lah. Okay, so lebih pada tu tak mampu lagi ya. Okay, so lebih pada tu tak mampu lagi. Okay, sebab apa? Faktor dia ialah tekanan dia jadi tinggi lah. Okay, so pada kedalaman ni tekanan ke atas kenderaan lebih daripada 1000 kali tekanan di atas laut. Okay, pada permukaan lah. Okay, so duduk dekat bawah tu, bila dah sampai pada 11,000 meter ni, so tekanan dalam tu ialah 1000 kali ganda daripada permukaan. Okay, tapi badan ni dia punya, badan kenderaan ni dia mampu menahan tekanan yang lampau lah. Cuma tak boleh melepasi. Dia ada satu had lah. Dia ada satu had. Okay, so tekanan dalam kabin sentiasa dalam kawalan supaya boleh didiami oleh peneroka. So biasanya ni ditambah banyak lah.
Yang boleh masuk luas biasanya kapal selam lah. So kapal selam pun dia ada limit dia. So yang boleh menyelam dalam biasa jenis kapal selam nuklear. Kapal selam nuklear boleh pergi dalam lah. Pun ada juga limit dia. Alright. Okay, so apa kepentingan bab ni? Kepentingan lah. So reka bentuk penciptaan kapal kenderaan laut dalam melibatkan pertimbangan tentang tekanan. So bila kamu nak reka bentuk satu kapal ataupun satu alatan yang boleh menyelam ke dasar laut. Benda yang kita kena ambil kira ialah tekanan atmosfera dan tekanan air yang melampau. So dia pergerakan akan melibatkan prinsip daya apungan. Untuk pemahaman kesan tekanan air pada kedalaman lampau. So yang ini saintis dia boleh buat persediaan yang sewajarnya sebelumnya. Maksudnya untuk sebuah satu ekspedisi ke dasar laut dia kena ada pemahaman dahulu. Pemahaman tentang apa? Tentang kesan tekanan air pada kedalaman yang lampau. So bila dia study yang ni barulah dia boleh buat penyediaan untuk pembinaan peralatan yang digunakan dan langkah-langkah untuk berjaga dalam situasi melibatkan tekanan air yang tinggi. So kamu belajar ini ialah dalam bab ni melibatkan penerokaan alatan masuk kepada lautan dalam. So apa yang perlu dalam satu pereka bentuk ni penciptaan kenderaan laut dalam ni, benda apa yang kena ambil kira dalam pembuatan itu. Lensa futuristik. So sekarang ni dah banyak guna remote control lah. Kenderaan laut dalam, yang ni jenis remote control. Macam penggambaran lah. Penggambaran kalau dulu kan, scene-nya dekat atas orang guna helikopter kan. Sekarang ni orang dah guna drone. So sama juga. Untuk dasar laut pun dah banyak menggunakan kawalan remote control lah. So yang ni berpotensi digunakan untuk menyelenggara kabel bawah laut. Macam-macam lah benda yang dalam ni. Contoh macam pencarian garam mineral dan juga inilah penyelenggaraan. Kalau yang untuk repair tu, sekarang ni kita menggunakan orang lagi lah. Macam petri orang panggil apa tu yang buat kabel dasar laut kan. So ada juga hantar orang. So yang hantar pekerjaan macam tu, gaji dia tinggi tapi risiko dia tinggi lah. Risiko dia tinggi. So nak mengurangkan risiko, orang cipta yang ni remote kawalan jauh lah. So yang ni mungkin sampai dah boleh dia sendiri kenderaan tu. So kamu kontrol daripada atas saja, dia baiki dia daripada di atas untuk baiki kabel yang berada di dasar laut lah. So teknologi kejuruteraan dan dalam penciptaan kenderaan laut juga bakal mencetus pembinaan bandaraya bawah laut pada masa akan datang. So ni masa kita tak tahulah. Mungkin teknologi yang ada ni belum cukup lagi, tapi mungkin dengan kajian-kajian yang lebih detail boleh sampai boleh sampai Alright. Topik yang pertama, tekanan cecair. Tekanan cecair gambar sebelah. Foto 21 menunjukkan air yang dilepaskan daripada sebuah empangan. So kamu dapati, nampak dekat bawah ni nampak air dia pergi dengan deras. Sangat laju. Saluran air empangan itu berada pada bahagian dasar empangan. Mengapakah air itu boleh memancuk keluar dengan kelajuan yang tinggi? So mengapakah saluran keluar dibina di bahagian dasar empangan? So apa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan air? So kita tengok, so kenapa dia buat dekat bahagian bawah tu? Sedang pembinaan dia, contoh ni empangan lah. So struktur dia tu, bentuk dia straight line kan. Ni empangan, ni air kan. So bentuk dia macam mana? Adakah dia akan bentuk konkrit macam biasa ke, ataupun dia ada struktur khas nak menampung air, tekanan air ni? Siapa pernah berenang dia tahulah. Bila kamu berenang ke dasar, kamu dapati kamu akan sakit telinga lah. Kenapa sakit telinga? Pressure dia tinggi nak memahami ni, kita akan tengok sikit aktiviti lah. So aktiviti ni kamu boleh buat dalam buku nota ataupun jangan contoh buku teks lah. Kamu ambil kertas-kertas lah untuk contoh sikit. Aktiviti 21, tujuannya ialah kamu nak terbitkan formula P sama dengan H rho G. P sama dengan H rho G daripada rumus asas bagi tekanan, iaitu P sama dengan F per A. Satu lagi ialah daripada rumus ketumpatan. So ketumpatan sama dengan M per V. Di mana M ialah jisim per dengan isi
isi padu. Alright, contoh dia ambil dekat sini ialah pertimbangkan satu turus cecair dengan ketinggian H dan luas permukaan tapak A di dalam sebuah bekas. So, dia bagi satu bekas. Bekas itu berisi cecair. Okay, so bekas ni berisi cecair. So, berapakah tekanan yang dikenakan pada bekas ni? Okay, so nak kira dia, kita akan lengkapkan petak kosong di bawah. Okay, di mana kita nak terbitkan lah formula bagi tekanan cecair. Alright. So, kamu hanya gantikan dia. Ganti apa yang diberikan di situ sahaja. Okey, isi padu. Okey, isi padu ialah luas tapak darabkan dengan ketinggian. So, luas tapak ialah A. Ketinggian ialah H. Okey, so dia akan jadi A darab dengan H. So, kita guna yang kecil sikit. A darab dengan H. Jisim. Jisim ialah isi padu darabkan dengan ketumpatan. So, V darab dengan rho. V darab dengan rho. Berat turus cecair, jisim darabkan dengan pecutan graviti. Okey, ini asas daripada F sama dengan MA. So, ini balik kepada berat lah. So, berat akan jadi W sama dengan mg. So, M darabkan dengan G. Okey, so tekanan. Tekanan ialah berat turus bahagi dengan luas permukaan. Okey, so berat ialah W bahagi dengan luas permukaan. Luas permukaan ialah A. Okey, so yang ini asas ni ialah daripada P sama dengan F per A. Okey, so macam mana nak terbitkan P ni? Okey, so kita akan buat gantian lah daripada ni. So ini cikgu pindahkan ke kanan lah. Alright. Cikgu pindahkan ke kanan. Okey, so daripada tadi P dia kata P sama dengan W per dengan A. Okey, so W sama dengan berapa? So, W tadi sama dengan M darab G. Untuk yang ni. So, kita gantikan. Okay, kita akan buat gantian. W sama dengan mg. Okay, A pula. A pula ialah kita ambil daripada sini. So, A sama dengan V per dengan H. Okay, A sama dengan V per dengan H. Okay, A sama dengan V bahagi dengan H. Okay, di mana V V ialah daripada yang ni pula, bawah pula. Okey, V daripada bawah pula. Okey, so kita pindahkan dia akan jadi V sama dengan M per dengan rho. Okey, V sama dengan M per dengan rho. Okey, so pening sikit dia. Macam mana nak buat gantian? Alright. Untuk ini cikgu gantikan dahulu bentuk dia. So, mg. Okay, so bila bahagi, cikgu akan tukar kepada darab. So, ini kamu tahu kan, dia akan jadi terbalik lah. Alright. Okay, V pula. mg darab H. Okay, V. V ialah tadi M per dengan rho. M bahagi dengan rho. So, M per dengan rho. Okay, so bila bahagi, kita tukar. So, mgh. Darabkan dengan rho per dengan M. Okay, so kita potong lah. M boleh potong lah. Okay, so dapatlah rumus H. H rho G. Okay, bagi pressure. Okay, mg rho. Bolehlah kamu nak susun kat mana pun tak kisah. Rho GH, H rho G, G rho H. Okay, mana yang kamu rasa senang untuk kamu ingat lah. Okay, so apa yang kamu dah buat? Kamu dah buat rumus bagi mencari tekanan di dalam cecair. Okay, so daripada rumus tu, boleh tak kamu nyatakan 3 faktor? Okay, so 3 faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okay, apa faktor yang mempengaruhi? Okay, so tengok sikit nota dia. Tekanan pada tapak turus cecair disebabkan oleh berat turus cecair. Okay, 3 faktor. Okay, so faktor dia ialah, kita ambil sendiri daripada rumus tu. Okay, so yang pertama ialah H. Apa itu H? Yang kedua ialah rho. Dan yang ketiga ialah G. Okay, so apa itu G? Apa itu rho? Apa itu H? Itu kita akan tengok kemudian di bawah ni. Okay, so daripada formula yang kamu buat, kamu terbitkan tadi. Alright. So tekanan dalam cecair
boleh dihitung dengan menggunakan rumus di bawah. P sama dengan H rho G ya, di mana P itu merujuk kepada tekanan cecair. H tu ialah kedalaman. So beza sikit. Kalau sebelum ni H ni merujuk kepada ketinggian kan. Okay, so H ni ialah merujuk kepada kedalaman. Jadi apa beza di antara kedalaman dan ketinggian? Okay, so bezanya ialah kalau ketinggian tu diukur daripada permukaan. Okay, daripada permukaan ke atas lah. Kalau kedalaman daripada permukaan tapi bahagian atas menghala ke bawah. Okay, so kedalaman itu bezanya. Kalau ketinggian daripada permukaan ke atas, kalau kedalaman kita ukur daripada permukaan ke bawah, menghala ke bawah. Okay, so yang ini melibatkan objek-objek yang dalam lah, macam nak cari kedalaman air, kedalaman lubang. Kalau ketinggian kita daripada permukaan nak ukur ke atas. Itu bezanya. Alright. Rho ialah masih lagi ketepatan. G ialah pecutan graviti. So pecutan graviti biasanya akan diberikan. Kalau dia tak bagi, kita akan pakai 10. Kalau dia berikan, dia akan tulis 9.81 guna. Okay, so setiap penggunaan lepas ni G kamu pakai 9.81. Okay, dia akan nyatakanlah pakai yang tu lah. Alright. Unit bagi tekanan. So apakah unit bagi tekanan? Okay, unit bagi tekanan ialah Pascal lah. Okay, unit bagi tekanan ialah Pascal. Okay, 1 PA ya. Okay, so faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan. Okay, so tadi kita dah cari, tengok berdasarkan rumus. Okay, ada 3 faktor lah. Okay, yang pertama tadi apa? Yang pertama ialah dia punya kedalaman. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua ialah ketumpatan cecair. So, ketumpatan cecair bergantung kepada jenis cecair yang diguna pakai lah. Sama ada kalau air, ketempatan dia berbeza. Kalau kamu guna minyak, ketempatan dia berbeza. So, kalau guna apa-apa jenis cecair yang lain pun, ketempatan dia adalah berbeza. So, dia akan mempengaruhi jenis ketempatan lah. Kalau dalam air lautan lah, jenis-jenis lautan lah. Lautan Pasifik, lautan China Selatan, okay, mempunyai ketempatan yang berbeza. Dia tak bercampur. G merujuk kepada pecutan graviti lah, nilai graviti ya. Okay, pecutan graviti. So ini kita dah tahulah. So dalam selagi kita duduk kat permukaan bumi masih lagi sama lah, kita akan pakai nilai yang sama. Okay, so faktor. Untuk mencari faktor ni kamu akan buat eksperimen lah. So ini ada satu eksperimen lah. So eksperimen ni nak cari faktor lah. Iaitu tujuan dia ialah mencari hubungan di antara kedalaman cecair dan juga tekanan cecair. Okay, so inference dia apa dia kata ialah tekanan cecair ni dia bergantung kepada kedalaman. Hipotesis yang boleh kita buat ialah semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan cecair ya. Okay, so tekanan cecair kita nak ukur macam mana? Alright. Okay, so dalam ni pemberi ubahnya kita guna pakai ialah kedalaman lah. So kedalaman ialah merujuk kepada ni ya, corong T-cell. Okay, so kamu letakkan dia dalamannya lah. Itu merujuk kepada H lah. Yang bergerak balas ialah kita akan rujuk kepada tekanan lah. Tekanan. Di mana tekanan ni akan diwakili oleh perbezaan ketinggian turus D. Okay, dekat sini lah. So dekat sini dia ada air. So air ni asalnya level dia sama. Tapi bila kamu masukkan corong T-cell, okay, dia akan mengalami perubahan. So perubahan tu kita panggil sebagai D. Okay, perbezaan ketinggian turus air D antara dua aras air dalam tube U. Okay, so ini ialah tube U. Okay, itu adalah tube U. Okay, so yang dimalarkan kita ada 3 pelubah. So biasanya kalau dua bergerak balas, dua yang bergerak, satu lagi kena dimalarkan lah. So dalam kes ni yang dimalarkan dia ialah ketempatan cecair ya. Okay, so yang radas kamu boleh baca. Okay, so dekat sini apa yang kamu kena kenal pasti ialah dia punya MV dan juga RV. Okay, so H merujuk kepada dia punya MV. Yang kamu kawal lah kedalaman ni. So kedalaman kamu letak pembaris lah. Kena ukur H ni berapa panjang dia. Okay, katakan 10 cm, 20 cm, 30. Okay, kemudian apa yang kita nak ukur? Kita nak cari ialah dia punya RV dia. So RV dia ialah D ya. Turus. Okay, turus tu lah. Alright. Okay, so bila dapat keputusan kita nyatakan dan lukiskan graf dilawan dengan H dilawan dengan H. Okay, so D dekat paksi Y, H dekat paksi X. Okay, so dekat graf, okay, yang disebut di depan ialah Y, yang di belakang ialah X. Itu caranya lah. Ataupun senang kira ialah dekat paksi X mesti MV. So yang atas mesti RV. Okay, so daripada kesimpulan,
Sudahkah laporan? Okey, so ini kita akan buat bila dah buka sekolah nanti ya. Okey, tapi yang sebelah ni boleh kamu buat sendiri. Okey, sebelah sini ya. So macam mana nak tengok? Okey, so ni kita nak kita nak kaji ya. Kesan kedalaman ke atas tekanan air. Okey, ini kamu boleh kaji menggunakan botol plastik sahaja. Okey, so kamu ambil botol. Okey, tapi sebelum isi air, jangan isi air lagi ya. Kamu akan buat lubang. Okey, kamu akan buat 3 lubang lah. 1, 2, 3. So 3 lubang ni kedalaman yang berbeza-beza. Okey, kamu letak sebaris pun boleh. Okey, kamu nak letak ikut suka mana kamu pun boleh juga. Asalkan dia mempunyai jarak yang berbeza. Okey, maksudnya jangan letak satu arah sajalah. Okey, so buat 3 lubang yang berbeza. Okey, kemudian kamu letakkan pita pelekat. Okey, kemudian kamu isi air. Isi air mesti air dengan penuh. Okey, lepas tu kamu tarik pita pelekat tu. Okey, so bila kamu tarik pita pelekat tu, kamu akan perhatikan. Cuba perhatikan. Okey, yang mana yang menghasilkan pacutan yang paling jauh? Okey, jarak pacutan. So, jarak pacutan air akan menunjukkan hubungan di antara tekanan dengan kedalaman. So, kedalaman kita akan ukur ni. Katakan, okey, yang ni cikgu letak A. Okey, cikgu letak A. Nampak? Okey, ni cikgu letak A ya. So, dia punya kedalaman ni kita akan rujuk yang ni. Okey, tu kedalaman dia lah. So, kalau tekan ni ialah C ya. Okey, so dia punya kedalaman. Okey, so dekat A lebih dalam lah. Okey, so apa berlaku? So, kamu buat nanti kamu akan nampak. Balik kamu boleh cuba dekat rumah. Okey, so kalau A dia akan pergi jauh sikit. Ni, okey, dia akan turun macam tu lah. Okey, so jarak ni mewakili kepada tekanan lah. Okey, jarak tu dia akan mewakili tekanan lah. Okey, kemudian kita ada eksperimen, faktor-faktor lagi. Yang ini adakah ketupatan cecair mempengaruhi tekanan? Okey, so kamu akan buat eksperimen yang sama sahaja. Cuma bezanya dekat sini ialah kita akan malarkan kedalaman dia. Alright, so apa yang ubah? Apa yang berubah? Okey, so dekat sini faktor yang dimalarkan, kita malarkan dekat dia punya kedalaman. Okey, so kedalaman dia punya H Okey, so H dia yang ni kita akan malarkan. Okey, H dia kita malarkan. Okey, apa yang kita ubah ialah kita akan ubah dia punya ketumpatan. Okey, ketumpatan. So ketumpatan nak ubah ialah kita akan ubah pada jenis lah, jenis cecair ya. So jenis cecair yang kita guna pakai ialah air. Okey, glycerin. Kemudian yang asal dia guna pakai ialah alkohol lah. Okey, so apa kamu perhatikan ialah perubahan pada D. So daripada kedalaman yang sama, bila kita ubah kepada cecair, apa berlaku kepada D ya? Okey, so itu nak menjawab bagi faktor adakah ketumpatan cecair mempengaruhi tekanan dalam cecair ya. Alright, kemudian kita ada aktiviti. Okey, yang ni ya, adakah bentuk? So persoalan ni ialah adakah luas kata rentas okey, dan bentuk terus mempengaruhi tekanan dalam cecair. Okey, so bila kamu isi, okey, isi air, so kita dapati adakah dia mempunyai paras air yang berbeza. Bila kamu isi. Okey, so bila kamu isi, kamu dapati bahawa sama sahaja. So dia akan duduk pada paras yang sama lah. Okey, so maksudnya luas kata rentas, bentuk terus tidak mempengaruhi ya. Okey, ini tidak mempengaruhi. Alright. So, daripada pemerhatian yang kita buat daripada aktiviti 2.0 di atas, okay, so ketinggian arah saya ini pada bentuk yang berbeza adalah sama. Walaupun bentuk dia berbeza, tapi dia punya ketinggian terus adalah sama. Okay, so tak ada beza, maksudnya tak mempengaruhi. Bentuk terus tidak mempengaruhi. Okay, so ini dia kata, bermakna luas kata rentas, bentuk tidak mempengaruhi ya, tekanan dalam cecair. So, apa yang pengaruh? Kita akan tengok balik, refer balik kepada rumusan Rho G H. Iaitu pertama ialah ketupatan. Okey, pertama ialah ketupatan. Yang kedua ialah graviti, percutan graviti. Dan yang ketiga ialah H, kedalaman. So, tiga ni sahaja faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair. Okey, so ini daripada atas tadi, aktiviti atas. Kalau kamu buat, yang ni je lah. Okey, so ini cikgu skip. Alright. Rajah 26 menunjukkan sebatang tube U. Okey, tube U yang berisi dengan cecair X. Okey, kemudian dia tambah dengan cecair Y. Okey, dia tambah dengan cecair Y. Okey, so bila cecair Y, kamu dapati bahawa terdapat perbezaan, perubahan. Okey, asalnya kiri dan kanan dia sama arah saya kan. Okey, tetapi bila kamu masuk cecair Y ni, okey, pada arah sebelah kiri dia naik dengan mendadak. Okey, tapi dekat Y ni duduk ke bawah.
Okey, so radas ni sebenarnya digunakan pakai untuk apa? Digunakan untuk membandingkan ketumpatan dua cecair yang tidak bercampur lah. Okey, so kamu nak bandingkan ketumpatan. So contohnya cecair X kita tahu ketumpatan, tapi kamu tak tahu apakah ketumpatan bagi cecair Y. Okey, so kita boleh menggunakan kaedah ni lah. Okey, dengan tip U dan kemudian kita campur lah. Alright, tekanan. So kita ukur ialah pada tekanan yang kedalaman yang sambungkan kedalaman lah pada aras yang sama. Okay, istilahnya ialah aras yang sama lah. So aras ni kita letak lah. Okay, so refer pada titik A dan titik B. So dia berada pada aras yang sama. Kalau kedalaman ketinggian berbeza, sebab itu kita akan ukur daripada permukaan air kan. So tak boleh pakai kedalaman dan ketinggian. Kita pakai istilahnya ialah aras. Level lah. Okay, so tekanan cecair di titik A. Okay, di titik A merujuk kepada cecair X. Okay, cecair X kita pakai H1 lah. Dan dia punya ketepatannya kita rujuk pada row 1 lah. Alright. H1, row 1 darab dengan G. Okay, di mana row 1 merujuk kepada ketempatan cecair X. Okay, bagaimana pula tekanan pada titik B? Okay, pada titik B dekat sini ya. Okay, so titik B. So kita gantikan dalam rumus tekanan cecair. So kita letak kepada P2 lah, titik B ya. So P2 tekanan pada B, P2 ialah H2. Itu ketinggian turus cecair, kedalaman dia. Darabkan dengan row 2 iaitu ketumpatan. Row 2 ni merujuk pada ketumpatan cecair Y. Darabkan dengan G lah. Alright. So disebabkan titik A dan titik B berada pada aras yang sama. Okay, so dan ni faktor satu lagi ya. Okay. Kedua-dua cecair itu ia berada dalam keadaan statik. Statik ni maksudnya dia tak bergerak lah. Bukannya kamu goncang kiri kanan dan sebagainya. So ini kita panggil statik lah. Okay, so bila dia dah statik, baru kita kata tekanan di titik A dan di titik B adalah sama. Okay, tekanan di titik A dan titik B adalah sama. Okay, so kita samakanlah. P1 sama dengan P2. Okay, P1 sama dengan P2. So gantikan P1. P1 ialah row H1 row 1 darab dengan G sama dengan P2. Okay, so berapa nilai P2? P2 ialah H2 row 2 darab dengan G. So kamu letak sebelah-sebelah. Alright. So bila kamu buat letak sebelah-sebelah, kita boleh padam G ni. Okay, disebabkan dia berada nilai graviti kedua-duanya sama. So kamu potong sahaja. So bila kamu potong, kamu dapati bahawa H1 row 1 sama dengan H2 row 2. Okey. Maksudnya nilai H1 dan H2 boleh diukur dengan pembaris. Okey, so katakanlah kamu tahu berapakah nilai ketumpatan X, okey, iaitu row 1. Okey, so kita boleh tahu daripada rumus ni berapakah ketumpatan cecair Y, iaitu row 2. Okey, boleh dihitung dan sebaliknya. So kalau ada row 2 boleh cari row 1 lah. Macam itulah pusing-pusing lah. Okey. Penyelesaian masalah yang melibatkan tekanan cecair. Okey, so formula yang digunakan untuk menyelesaikan masalah melibatkan tekanan cecair yang kita guna pakai ialah ni ya. P sama dengan H rho G. Okey, yang ni nak menghitungkan tekanan dalam. Okey, dalam satu cecair lah, kedalaman. Okey, tetapi sebenarnya pada permukaan cecair pun dia mengalami tekanan. Okey, so tekanan apa? Yang dia alami ialah daripada udara lah. So dekat udara kita akan ada satu tekanan lain iaitu kita panggil sebagai tekanan atmosfera. Okay, so katakanlah objek lah. Okay, ni lautan. Okay, juga mengambil kotak. Okay, so faktor lah. So lautan juga buat aras macam ni lah, senang. Okay, so air ya. Ni air. Okay, so faktor yang mempunyai tekanan dia ialah kita merujuk kepada kedalaman. Katakan penuh, so kita ambil keseluruhan lah. Okay, so katakan pada point A ya. Okey, so tekanan yang dialami pada point A, okey, ini ialah tekanan dalam cecair. Okey, tekanan dalam cecair. So tekanan dalam cecair kita guna pakai rho GH. Okey, tetapi pada asalnya dekat atas pun pada permukaan pun dia ada satu lagi tekanan yang menekan. Okey, so apakah tekanan dekat luar tu? So tekanan dekat luar tu kita panggil sebagai tekanan atmosfera, PATM. Okey, so berapa jumlah tekanan yang sebenar? Pada point A. Okay, pada kotak tu kan, pada bekas tu pada point A. So tekanan sebenar dia ialah kita akan ambil tekanan dalam cecair iaitu rho GH. Okay. Tambahkan dengan tekanan di luar iaitu di udara pada permukaan air, PATM.
Okay, ni kalau dia tanya lah berapakah tekanan sebenar, kita akan pakai yang itulah. Tapi kalau dia tanya berapakah tekanan dalam cecair, okey, kita pakai yang ini sahaja. Okey, ini ialah tekanan dalam cecair sahaja. Tengok pada soalan lah, apa yang dia nak. Kalau nak tekanan sebenar, gunakan rumus yang penuh. Tapi kalau dia nak tekanan dalam cecair, baru kita pakai yang itu sahaja. Okey, kita tengok contoh sikit. Okey, contoh 1. Okey, contoh 1. Okey, so contoh 1, 2.7 menunjukkan seekor ikan berada pada kedalaman 1.5 meter. Okey, dalam sebuah akuarium. Ketepatan air ialah 1050 kg per meter padu dan tekanan atmosfera ialah 100 kilopascal. Okey, 100 kilopascal. KPA ya. KPA, 100 KPA ialah 100 kilopascal. 100,000 lah pascal lah. Dan nilai pencetutan graviti. Okey, ini diberikan lah. So, kamu kena pakai nilai G ialah 9.81. So, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan disebabkan oleh air? Okey, so ini kita rujuk kepada tekanan dalam cecair lah. Okey, so pertama kamu akan keluarkan isi. Dia kata tadi kedalaman ikan lah. So, H dia, cik pakai putih lah. Okey, so H dia ialah 1.5 meter. Dia bagi lagi ketepatan cecair dalam tu lah. Ketepatan air laut ialah 1000 ke air laut dalam ni akuarium lah. 1050 kilogram per meter padu. Apa lagi? Tekanan di luar PATM. Okay, tekanan atmosfera tadi dia kata 100 kPa. Okay, apa lagi dia bagi? Graviti ya, pencetutan graviti ialah 9.81 ms negatif 2. Dan soalan A dia tanya, okey, apakah tekanan yang dialami oleh ikan disebabkan oleh air di sekeliling? Okey, so ini kita nak cari ialah tekanan dalam cecair lah. Okey, so rumus dah ada. Step yang kedua ialah kita keluarkan rumus yang nak dipakai. So tekanan dalam cecair P sama dengan rho GH. Okey, cikgu suka pakai ini ya. Dah jadi habit dah. So gantikan saja. So rho dia ialah 1050, graviti dia ialah 9.81. Darabkan dia punya kedalaman ialah 1.5 meter. So bila kamu darab, kamu akan dapat 15 lah. 15. Okey, 15.5 ribu lah, 15,500. Okey, so cikgu pakai 15.5 kPa. Okay, so katakan kalau dalam kalkulator kamu kira-kira dapat 15,000, pakai 15,000 tak apa. Okey, 15,500 PA, jangan letak kPa pula. Okey, so bila dah convert 15.5 kPa. Baru boleh tulis macam tu lah. Okey, B, apa dia tanya? B dia tanya tekanan yang sebenar. Okey, so B baru dia bertanya tekanan yang sebenar. So bila tekanan sebenar, kita kena campurlah tekanan dalam cecair campur dengan tekanan dalam tekanan pada permukaan. Okey, yang itu lah. Okey, so P sebenar. P sebenar. Okey, so P total. Okey, so kita ambil yang atas tadi 15.5 kPa tambahkan tekanan atmosfera. Okey, P ATM. So cikgu lupa letak rumus pula. Okey, so ni atas ini ialah rho GH tambahkan dengan P ATM. Okey, rho GH kita dah kira kat atas kan, 15 kPa kan. So ATM ni tekanan atmosfera apa kita kena ambil dalam kPa. So kPa dia ialah 100. Okey, so kalau kamu tambah jadi 115.5 kPa. Okey, dapat. So, ini adalah tekanan sebenar yang dialami oleh ikan tersebut. Okey, mengikut daripada kedalaman 1.5 meter. Okey, contoh 2. Tengok contoh 2 sikit. Okey, contoh 2 menunjukkan sebatang tip U diisi dengan air dan juga minyak zaitun. So, sebelah kiri ialah air. Okey, dan sebelah kanan yang kuning tu ialah minyak zaitun. Okey, so air ni cikgu rujuk kepada row 1, minyak zaitun cikgu rujuk kepada row 2. So yang ni H dia cikgu rujuk H1, yang ni cikgu rujuk kepada H2. So apa yang dia tanya? Hitungkan ketepatan minyak zaitun. So dia nak cari ialah row 2. Okey. Kita keluarkan isi macam biasa. Air. So row 1 ialah air. Ketepatan dia bagi tak? Ketepatan. Okey, so kalau air dia standard lah, ini kamu kena hafal lah. Ketepatan bagi air ialah 1000 lah.
Okay, 1000 kg per meter padu. Okay, H1 ialah ketinggian turus 1 ialah 15 cm. Okay, so yang ni tak perlu nak pakai, kalau nak tak perlu tu convert tak apa. Okay, kamu tak perlu convert nak kepada meter. Okay, tak ada masalah. Yang penting dia malah lah. So kalau H1 pakai cm, H2 pun kena guna dalam sentimeter. Okey, ketumpatan cecair 2 zaitun. Okey, yang ni kita tak tahu. Okey, tapi yang kita tahu ialah H2 lah, tinggi turus Paras 2 ialah 16.5. Okey, so kena ingat yang diukur ialah dia akan ukur pada aras yang sama. Okey, base dia sama lah. Okey, kamu nak ukur, kamu mesti ukur pada aras yang sama. Okey, so tu H. Okey, ini H1, ini H2. So diukur pada aras yang sama. Okey, so dia tanya cecair, ketumpatan cecair yang kedua. So ini daripada yang atas tadi kita buat hubungan di mana P1 sama dengan P2. So ini kamu boleh terbitkan, dapat H1 rho 1 darab G sama dengan H2 rho 2 darabkan dengan G. Okay, so G kita akan cancel. Okay, so dapat H1 rho 1 darabkan dengan H2 rho 2. So gantikan sahaja. Ataupun kamu nak pindah kepada rumus pun boleh. Okay, terus kita letak nak cari rho 2. So rho 2 sama dengan H1 darabkan dengan rho 1 bahagi dengan H2. Okay, so barulah kamu buat gantian So H1 ialah apa tadi? 15 cm. Rho 1 ialah 1000. Kemudian rho 2 H2 ialah 16.5. Okey, so kamu dapatlah apakah ketumpatan. Kira-kira kamu dapat 909.1. So ketumpatan adalah GCM per isi padu. GCM ialah kilogram, isi padu ialah meter negatif 3 lah. M negatif 3. Okey, dapat. Alright. Next, kita tengok sikit apakah aplikasi-aplikasi digunakan melibatkan tekanan cecair dalam kehidupan seharian. Okey, so kita ada tangki. Okay, so tangki jarang kamu tengok dekat luar, jarang kamu nampak dekat bawah kecuali kat asrama. Asrama tu tak cukup tekanan nak pergi tangki lagi tak sampai. Okay, so letak kat bawah. Okay, tapi yang ni kedudukan tangki dekat rumah biasanya akan letak di atas. Okay, di atas lah. Kadang-kadang ada generator diletak, ada tiang kat bawah. Kalau dekat pesel-pesel rumah dekat Kelantan, Terengganu, okay, kamu nampak ada satu tiang macam menara. Menara tu apa? Dekat situ ada tangki air dalam tu Alright. So tangki air, so diletakkan dekat tinggi. So kenapa letak tempat tinggi? Sebab nak mewujudkan perbezaan ketinggian antara paras air di dalam tangki dengan pili air. Okay, so pili air duduk kat bawah, tangki duduk kat atas. So dia nak menghasilkan perbezaan ketinggian. Di mana kalau H tinggi apa jadi? Okay, so dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Okay, so air boleh mengalir keluar dengan laju bila pili dibuka. Alright. Kedudukan cecair intravena. So macam orang sakit lah. So dia nampak tali bag ni kan. Kenapa digantung? Kenapa tak letak kat sebelah ni je? Okay, sebabnya diletakkan ni ialah nak menghasilkan perbezaan ketinggian. Okay, so bila H tinggi, dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi Okay, so tekanan yang tinggi ni membolehkan cecair ni masuk ke dalam salur darah intravena. Okay, so kalau rendah, apa jadi? Ialah salur darah pula akan naik ke sana. Dia mesti tekanan tinggi. So kalau tekanan tinggi, barulah daripada cecair daripada bag tu akan masuk ke dalam salur darah. So kalau rendah, darah pula yang tinggi dia akan masuk balik ke dalam bag. Okay. So dia punya paras ni, maksudnya dia punya cecair, kadar pengedaran cecair ni, yang ini kita kawal dengan ni pelaras. So biasanya dekat sini ada pelaras, nak on ke nak off. Okay, so dekat situ lah. Alright, ni kat hospital lah. Pembinaan empangan. Okay, so balik pada persoalan yang pertama tadi. Okay, so bentuk pembinaan dinding empangan. So kalau kamu tengok dinding empangan biasanya memang dia punya makin ke bawah dia akan makin melebar ke bawah. Maksudnya makin bertambah lah. Makin ke bawah dia akan semakin bertambah. So kenapa dekat dinding tu makin bertambah? Okay, disebabkan oleh tekanan. So tekanan air akan bertambah apabila ke dalam bertambah. So dinding dekat bahagian makin bawah dia akan makin lebar. Okey, akan makin lebar. Kenapa? Nak menampung menahan tekanan air yang tinggi. Okey, so tekanan ni biasanya yang ini kenapa letak dekat bawah? Okey, so kenapa dia punya pelepas tu dekat bawah? So pelepas ni nak membuang air dengan cepat lah. Boom, dia keluar tu So dekat sini nanti meleleh je lah. Air akan lambat lah.
Okey, so empangan dia akan ada had dia. Okay, katakan hujan lah. Okey, so dia tak mampu nak tampung. So bila tak mampu nak tampung, dia akan cuba lepaskan tekanan. So nak lepaskan tekanan yang kuat dan cepat ialah dia akan letakkan dia punya pipe tu dekat bahagian bawah lah. So ini dia akan pergi dengan cepat lah. Maksudnya dia buang terus lah. Dia akan release pressure dengan cepat lah. So kalau letak kat atas ni mungkin meleleh je. So lambat lah sikit. Alright. Next. Okay, yang ini kalau siapa ada kolam dekat rumah, ada kolam lah, ada aquarium lah, dia tahulah. Okay, ni kita gunakan kaedah di mana dinamakan sebagai sifon lah. Okay, ni kamu boleh tengok ayah kamu buat. Okay, dia nak buang air ni lah. Okay, dia letak pipe. Okay, kamu nak sedut pun boleh ataupun sebelum kamu sedut tu nak sedut pun boleh juga tapi takut terminum je. Okay, caranya ialah kamu ambil satu pipe getah, kamu isi bagi penuh ah, tutup dulu kedua-dua hujung. A dengan D ni kamu tutup. Okey, kemudian masukkan A ni kepada dasar akuarium. Okey, kemudian dekat D ni kita letak mesti bawah daripada A ya. Jangan letak paras yang sama. So kita letak bawah lagi. Okey, barulah kamu lepaskan dia punya penutup A dan penutup D. Tutup dengan apa? Tutup dengan jari ke, lipat ke ujung tu terpulang lah. Okey, so kenapa dia letak macam tu? Sebabnya ialah dia nak menghasilkan ni perbezaan antara A dan D. Okey, so bila ada perbezaan, H baru akan ada perbezaan tekanan. Okay, so tekanan A akan lebih tinggi lah. Sebab tu air boleh turun keluar. Ini kita baca lah. Alright. Sifon. Alright, okay dah. Okay, habis untuk tu. Okay, so cikgu nak kamu cuba buat latihan ni ya. Latihan tekanan lah. Okay, so yang ini dia bagi yang... Ui, ada jawapan lah. Okay, so nanti kamu buat latihan unit 2. So yang ni nanti cikgu akan bagi dalam WhatsApp lah. Okay, boleh? Alright. Itu saja untuk kelas untuk hari ini. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.